Hey guys, apa khabar korang semua? Kepada yang baru jumpa channel ni, selamat datang saya ucapkan. Dan kepada yang dah subscribe dan tengok video-video saya yang lain, thank you so much. Baru-baru ni saya start ambil pot ataupun ambil kisah tentang cryptocurrency, tentang teknologi Bitcoin. Ianya selepas hampir 12 tahun Satoshi Nakamoto ataupun whatever dia punya nama kan, meriliskan ataupun menulis the first paper tentang Bitcoin teknologi, iaitu kita panggil sebagai Bitcoin White Paper. Dan selepas 12 tahun juga the first cryptocurrency dilancarkan dekat dunia ni. Dan selepas 12 tahun juga the first block untuk Bitcoin ni terhasil. Jadi tujuan saya kongsikan video ni adalah tak lain tak bukan saya nak kongsikan tentang perjalanan saya, tentang bagaimana saya mula untuk mengenali Bitcoin dan juga cryptocurrency ni. Dan kedua adalah saya nak kongsikan beberapa pengalaman ataupun beberapa perkara yang saya harap saya tahu lebih awal, supaya benda-benda ni ataupun kesilapan yang saya buat ni korang tak buat lagi untuk masa akan datang. So tanpa melengahkan masa lagi, let's get started. Jadi bila sebut pasal cryptocurrency ataupun blockchain teknologi ni, my first reaction ataupun my first response bila saya dengar benda ni a few years back, which is 5 tahun dulu. At that time, after saya habis saya punya degree, saya straight into financial industry dan consultancy. Jadi ada beberapa respon yang saya akan berikan kepada orang ataupun kepada klien saya sendiri bila mereka bertanya tentang Bitcoin ataupun kita berbual tentang Bitcoin, cryptocurrency apa semua kan. Jadi respon pertama yang saya akan berikan adalah, pertama adalah saya akan mengatakan bahawa Bitcoin is a scam, Bitcoin is a BS, Bitcoin is a penipu and whatsoever lah. Dan respon kedua adalah saya akan mengatakan bahawa kripto ataupun pelaburan Bitcoin ni adalah pelaburan yang tak logik ataupun pelaburan yang tak sah. Sebab apa? Sebab macam mana sesuatu yang built out of thin air ataupun sesuatu yang dibina, kita cakap a digital currency, bakal menggantikan duit ataupun wang fiat kita yang kita gunakan everyday hari ni. So benda tu macam tak logik. Jadi itu adalah antara respon saya 5 tahun ataupun 4 tahun yang ke belakang. And then the only reason saya ambil tahu pasal Bitcoin ataupun kenaikan harga Bitcoin pada masa tu adalah saya nak jadikan benda tu ataupun kenaikan ataupun harga tu sebagai hook ataupun sebagai kita cakap modal untuk saya berbual dengan saya punya klien ataupun prospek klien dan juga kawan-kawan apa semua kan. Jadi that's the only reason saya ambil tahu pasal Bitcoin ataupun cryptocurrency ni. Dan honestly saya sebenarnya secara senyap-senyap bila berbual dengan saya punya klien dan juga prospek ni, saya sebenarnya betul-betul mengharapkan Bitcoin ataupun pelaburan cryptocurrency at that time adalah merupakan real scam. Walaupun at that time harga Bitcoin pada masa tu adalah sekitar 50 USD, ataupun kalau macam currency sekarang ni kita boleh cakap dalam 200,000 worth of Bitcoin ataupun worth of value untuk sebuah Bitcoin tu. Jadi kenapa saya sebenarnya berharap benda tu is a real scam? Okay, the first one adalah as a financial consultant ataupun financial advisor pada masa tu, bila kita bercakap dengan klien ataupun prospek klien ni, kita nak whatever duit yang diorang ada tu, instead of diorang invest ke dalam Bitcoin ataupun cryptocurrency, kita personally ataupun selfishly nak mereka melabur duit tersebut ke dalam, of course lah, ke dalam kita punya dana ataupun ke dalam kita punya company kan. Dan kedua adalah sebagai social proof tentang whatever nasihat ataupun financial advice yang saya berikan kepada klien dan juga prospek is a real thing. And that was me at least before 2020 tahun lepas. Jadi hari ni saya nak kongsikan 4 perkara ataupun 4 isu yang saya harap saya tahu lebih awal ataupun saya cakna lebih awal tentang cryptocurrency dan juga teknologi blockchain ni. Jadi the first perkara yang saya harap saya tahu lebih awal pada 5 tahun lepas adalah saya harap saya lebih aware ataupun saya akan explore lebih awal tentang cryptocurrency dan juga teknologi Bitcoin ni. Sekurang-kurangnya before bull run yang kita tengok ni. Kalau kita tengok sekarang ni, sebenarnya kita dah alami 4 bull run dalam cryptocurrency ni. The first one adalah masa 2013. At that time, Bitcoin the first ever mencecah harga 1,000 USD. And then the second one adalah masa 2017. Tu adalah kali pertama Bitcoin mencecah sebanyak menjadi 19,000 USD. And then the latest one adalah masa awal 2021 pada tahun ni, Bitcoin mencecah sebanyak 50,000 USD, ataupun dalam duit Malaysia dia mencecah sebanyak RM200,000 untuk satu Bitcoin. Saya sebenarnya berharap 5 tahun lepas ataupun 4 tahun lepas saya tak paranoid ataupun stigma dengan Bitcoin dan juga cryptocurrency blockchain teknologi ni, supaya saya membaca ataupun explore tentang Bitcoin ataupun cryptocurrency ni. Sebab let's say katakanlah cryptocurrency ataupun blockchain ni is a real scam sekalipun, bila saya membaca benda-benda tu, sebenarnya saya boleh jadikan modal yang lebih banyak untuk saya berbual dengan saya punya klien-klien, kawan-kawan dan juga prospek klien apa semua kan. So I got nothing to lose at that time. Padahal time tu saya dah nampak orang yang mula invest ke dalam crypto world ni, sebenarnya dia bukannya orang yang kaleng-kaleng. Saya sebenarnya pernah nampak dengan mata kepala saya sendiri seorang senior manager dalam sebuah syarikat utility yang paling besar dekat dunia ni invest dia punya duit dia almost RM500,000 ke dalam Bitcoin.
Dan bukan tu je, saya pun pernah nampak masa tu ada beberapa developer yang power yang start explore dan juga jump ke dalam blockchain teknologi ataupun crypto world ni. So kalau kita tengok diorang ni bukannya orang biasa-biasa. Diorang ni sebenarnya orang yang nampak ataupun orang yang betul-betul faham ataupun orang yang nampak potensi cryptocurrency ataupun blockchain teknologi ni. So that's why diorang ambil keputusan untuk sacrifice masa, duit dan juga tenaga diorang ni ke dalam that kind of technology. Dan apa sebenarnya yang sedang berlaku dalam cryptocurrency dan juga blockchain teknologi ni? Ni sebenarnya kita boleh cakap adalah fasa awal. Jadi dari segi tech development diorang ni adalah still lagi baru. Kita boleh cakap sebagai macam baby step lah kan. Jadi kita tak boleh harap benda tu macam dah stabil ataupun dah cukup sempurna apa semua kan. Of course akan ada loophole dan juga improvement yang developer dan juga programming akan buat untuk improvekan ataupun buat improvisation kepada blockchain teknologi ni, kepada dunia cryptocurrency ni. Antara contoh yang kita boleh ambil adalah macam mana mata kewangan kripto untuk Ethereum ni, dia orang ada macam so called improvement proposal EIP 1559. Itu adalah antara inisiatif dan juga movement yang tengah dibangunkan oleh komuniti kripto sendiri sebagai penambahbaikan kepada dunia kripto hari ini. Kalau kita tengok sekarang ni, ialah sama situasi dengan internet ataupun World Wide Web masa benda tu dicipta masa 1990-an dulu. At that time tak ada orang pun, dalam kalangan orang awam pun tak pernah expect ataupun ada any expectation bagaimana hari ini kita boleh buat video call daripada serata dunia, macam mana kita nak boleh send duit daripada Malaysia ke serata dunia, macam mana kita boleh beli itu ini dengan hanya tak jumpa pun, tetapi ianya boleh berlaku dalam internet hari ini. Jadi apa jua improvement dan juga penambahbaikan yang developer dan juga programmer sedang buat hari ini on top of blockchain teknologi ni, saya nampak ianya akan menjadi stepping stone ke arah digital currency yang menggunakan kripto ni. Dan untuk orang yang nak mula explore dan juga membeli cryptocurrency, korang boleh menggunakan apps Luno, apps yang saya pakai sehingga hari ini. Dan saya ada sertakan referral code kat bawah. Kalau macam korang membeli 250 worth of Bitcoin ataupun Ethereum, korang akan dapat RM25 secara instantly. Jadi jangan lupa untuk masukkan referral code kat bawah. Perkara seterusnya, saya sebenarnya berharap saya menjadi pelabur awal dalam dunia kripto ni. 5 tahun lepas saya berharap saya dah invest dalam RM10,000. At least hari ni saya dah mungkin buat dalam a few hundred thousand kan. Dan personally saya punya minat ataupun interest saya hanya dalam kripto Ethereum lah. Kenapa saya cakap Ethereum, nanti saya akan explain the detail dalam poin ketiga ataupun keempat nanti. Just imagine at that time, 5 tahun lepas, harga kripto masa tu dalam less than $1, tak sampai RM4 untuk satu Ethereum. Tapi hari ni untuk satu Ethereum dia dah bernilai dalam 2.2 thousand USD. Kita boleh cakap dalam almost 10,000 ringgit nilai hari ni. Ianya hampir 200 kali ganda return dalam tempoh 5 tahun. Ataupun kita boleh cakap dalam annualized ROI-nya dalam 357% setahun. So far tak ada lagi financial instrument yang boleh bagi macam tu kan. Jadi benda improvement dan juga improvisation yang saya akan buat, saya keep buying the cryptocurrency which is Ethereum setiap bulan. Dan kalau macam saya ada duit lebih, saya beli every week. Dan saya cuba untuk average down kan, ataupun dollar cost averaging kan, kepada harga yang lagi rendah. Dan orang cakap memang masa tak boleh diulang, tapi apa yang kita boleh buat adalah that kind of improvisation lah. Dan saya target benda ni adalah untuk saya invest for the long term. Sebab saya nampak bagaimana dunia cryptocurrency ni ada potential untuk jadi, kita cakap mungkin kalau tak jadi the first currency pun, mungkin dia jadi a secondary currency yang kita akan guna untuk masa akan datang. Dan bila cakap pasal investment long term ni, sebenarnya kita sebenarnya tak rugi pun. That's why every month saya always simpan a small chunk of my money untuk saya letak ke dalam crypto. Dan saya biarkan benda tu compounded, and then saya biarkan masa ataupun time be my friend. Dan untuk orang yang macam nak juga explore tentang cryptocurrency ni, the first one adalah korang jangan macam invest membetul-tuli je. Korang ambil masa untuk study, ada pemahaman tentang apa benda yang korang tengah invest ataupun apa benda yang korang akan laburkan nanti. Jangan invest sebab kita nak kejar duit ke apa semua, tapi macam personally saya invest sebab saya nampak potensi cryptocurrency ataupun blockchain teknologi ni untuk masa akan datang. Dan perkara kedua yang saya boleh cakap lah, always invest money dengan duit yang korang tak pakai. Ataupun let's say katakanlah Bitcoin jadi harga RM1 hari ni sekalipun, korang tak kisah duit tu hilang ataupun duit tu hangus. Jangan sesekali gunakan duit ataupun gaji yang korang gunakan untuk letak makanan dekat table ataupun dekat family korang apa semua. So benda tu is a big no. Always invest your money dengan duit lebihan ataupun extra money yang korang ada. Dan perkara seterusnya adalah kenapa saya prefer crypto Ethereum ataupun mata wang crypto ni compare dengan Bitcoin ataupun other crypto yang lain. Sebab saya melihat bahawa smart contract ataupun feature smart contract yang ada dalam Ethereum ni, ianya bakal disrupt ataupun bakal merubah
kita cakap financial industry ataupun industri yang melibatkan legal agreement apa semua kan. Currently kalau macam kita tengok sekarang ni, memang a few transaction kita masih lagi memerlukan human touch kan. Sebab apa? Sebab kita as a human dan juga social creature, kita sukakan persuasion ataupun social proof apabila kita membuat transaction yang mahal ataupun transaction yang tinggi-tinggi apa semua kan. Sebab kita nak comfortkan diri kita. So benda tu normal as a human creature. Tetapi kalau kita tengok kenapa this kind of transaction, especially kalau kita ambil contoh dalam industri hartanah kan, kenapa proses pembelian ataupun penjualan hartanah ni dia ambil masa yang lama? Ianya tak lain tak bukan adalah kerana ia melibatkan banyak sangat pihak, dengan lawyernya, dengan pejabat tanahnya, dengan LHDN-nya, dengan pihak banknya. Sebab tu kita boleh tengok bagaimana certain proses pembelian hartanah ni boleh drag sampai 3 ke 6 bulan, ada yang sampai 12 bulan, ada yang sampai 2 tahun apa semua kan. Sebab benda tu proses yang rumit kerana ia melibatkan banyak pihak. Dan bagaimana smart contract dalam Ethereum ni boleh merubah benda tu adalah, kalau kita ambil contoh, saya nak explain tentang smart contract punya konsep ni. Saya suka ambil contoh macam mana mesin gedegang ataupun vending machine yang kita pakai sekarang ni. Ianya adalah teknologi yang dah lama, mungkin berpuluh-puluh tahun dah, tapi still kita masih lagi menggunakan teknologi tu sehingga sekarang. Sebab tu kita boleh tengok vending machine ni, kita boleh tengok dekat serata dunia, developed country ke, developing country ke, in fact dekat the third world country pun kita boleh tengok this kind of technology. Jadi kenapa teknologi ni still terpakai sehingga sekarang adalah ianya adalah teknologi yang resilient ataupun bertahan. Kalau macam kita tengok teknologi vending machine ianya ada dalam 4 perkara ataupun 4 syarat yang kita kena penuhi. Okey, pertama adalah duit ataupun mata wang yang kita berikan kepada mesin tu, ianya adalah mata wang yang sah. Let's say katakanlah mesin tu ada dekat Malaysia, so of course lah you akan pakai currency Malaysia kan, ringgit Malaysia. Dan kalau macam benda tu ada dekat US ataupun Europe, of course you akan pakai dollar ataupun pound. So the second one adalah mata wang yang kita masukkan tu adalah mata wang yang cukup ataupun bukannya tiba-tiba terkurang ke apa semua. So mesin tu, vending machine tu boleh detect. So tak ada macam percubaan untuk kita nak tipu ke apa semua kan. So vending machine tu boleh detect awal. Dan the third one adalah kita pastikan bahawa as long as inventory ataupun air yang kita nak ada dalam vending machine tu, ianya ada. Jadi apabila ketiga-tiga syarat ni cukup, duitnya sah, duitnya cukup, inventory yang ada, of course the last one you akan dapat you punya code ataupun you akan dapat benda ataupun perkara yang you nak. So ini adalah saya boleh cakap konsep smart contract yang ada dalam Ethereum tu sendiri. Ianya tak perlu melibatkan banyak pihak apa semua. So ianya menjadikan proses transaction, whatever transaction ataupun legal agreement untuk masa akan datang, ia akan menjadi lebih cepat. Dan setakat hari ni saya boleh katakan teknologi ataupun transaction menggunakan Ethereum, iaitu NFT, semakin banyak di-adopt ataupun diimplementkan kepada syarikat-syarikat swasta ataupun even financial institution sendiri dah mula untuk adapt dengan this kind of technology. Dan for the record, setakat 6 bulan ataupun first half untuk tahun 2021 ni, jualan transaksi NFT ni dah berjumlah ataupun dah bernilai 2.5 billion. For the record, ianya adalah transaksi ni lagi banyak daripada transaksi yang ada dalam Bitcoin ataupun ada kripto yang lain. So itu saya nampak the advantage ataupun kelebihan Ethereum tu sendiri. In fact, kenapa Ethereum tu dibina adalah disebabkan kita nak memudahkan proses transaction ataupun kita nak utilisekan konsep smart contract ni. So last but not least adalah benda yang saya harap saya tahu lebih awal adalah ataupun saya buat lebih awal adalah saya menjadi early adopter ataupun saya menjadi creator lebih awal tentang saya kongsikan perjalanan building wealth creation ataupun perjalanan kripto saya pada hari ini. Apa saya buat hari ini adalah saya belajar tentang programming dan juga Bitcoin teknologi sendiri. Saya tengah explore dan juga belajar tentang bagaimana smart contract menggunakan Solidify ni dibuat, dicipta apa semua kan. Saya tak belajar tentang programming, coding secara formal tetapi disebabkan minat dan juga saya punya interest saya sendiri, saya ambil inisiatif saya sendiri untuk belajar tentang JavaScript dan juga Solidity pada hari ini. Saya adalah a basic concept tentang HTML, CSS apa semua tu kan, tapi benda tu setakat tu lah saya tahu. So sebab tu lah saya ada beli a few course tentang JavaScript dan juga Solidify daripada Udemy. So course tu bernilai dalam 200 USD, lebih kurang macam tu lah untuk kedua ataupun ketiga-tiga course tu. Benda tu adalah yang saya sedang buat pada hari ini. Dan macam saya cakap pada awal-awal tadi, bagi saya bila kita cakap pasal ilmu ataupun upgrading yourself ni, benda tu tak pernah menjadi satu pelaburan yang rugi. Ianya akan menjadi pelaburan yang sentiasa menguntungkan kalau macam kita pilih untuk improve ataupun upgrade diri kita ni hari-hari. Dan tak kisahlah apa jua content dan knowledge yang kita pilih untuk belajar hari ini, benda tu is a second thing, tapi yang paling penting adalah the art of learning itself. Dan disebabkan saya dah mula ambil serius ataupun ambil berat tentang YouTube hari ini,
sebenarnya saya berharap saya buat konten ataupun saya buat sharing macam ni dengan lebih awal. Dan of course sebenarnya saya tak adalah saya cakap macam apa benda yang saya tengah buat ataupun apa benda yang saya tengah belajar apa semua ni adalah paling bagus. Tetapi saya suka pendekatan untuk komuniti internet ni. Dia macam let's say katakanlah ada orang yang lagi advance daripada saya, so dia pilih untuk share benda tu dekat internet dan saya boleh ambil iktibar ataupun ambil pelajaran daripada apa benda yang dia belajar. Dan untuk orang yang macam di belakang saya ataupun satu langkah di belakang saya, mereka pula boleh ambil iktibar daripada apa benda yang saya buat ataupun apa benda konten yang saya dah hasilkan. So benda tu lebih kepada, it's not a guru ataupun saya ni guru, tapi dia lebih kepada saya guide ataupun saya friend. Saya adalah seorang kawan yang nak kongsikan perjalanan tentang wealth creation dan juga crypto investing ni. So that what I love about community dalam internet ni dan juga community dalam YouTube ni sendiri. Hopefully dengan konten dan juga knowledge yang saya share dalam YouTube ataupun dalam konten macam ni, ianya boleh memberi idea dan juga inspirasi untuk orang yang baru nak bermula ataupun untuk orang yang macam baru nak explore tentang wealth creation ataupun cryptocurrency apa semua kan. Because slow and steady ni always gonna win the race. Dan ingat, life is not a sprint, but life is a marathon. Jadi tu je perkongsian saya pada hari ini. Hopefully benda yang saya share hari ini, benda konten dan juga info yang saya kongsikan kepada korang hari ini, saya harap benda tu menjadi manfaat ataupun memberikan korang idea dan juga inspiration untuk buat apa benda yang korang nak buat. So kita jumpa lagi untuk masa akan datang. Jumpa lagi. Bye.